Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam webinar siri kita kali ini, Jalan Keluar, iaitu bertajuk ramai pengurusan acara dah lama gulung tikar, dah banyak gulung tikar. Okay, ini adalah tajuk kecil kita dari dalam Jalan Keluar. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sejak pandemik ni berlaku pada tahun sudah, sehingga pada tahun ini, banyak syarikat-syarikat pengurusan acara terpaksa membatalkan tempahan-tempahan mereka disebabkan larangan untuk mengadakan persembahan. Dan ini memberi kesan yang teramat sangat kepada pengurusan acara ini, menyebabkan kebanyakan pengurusan acara ini ada yang telah gulung tikar dan ada yang terpaksa menjual barangan untuk melangsungkan kelangsungan itu. Dan pada hari ini kita akan membincangkan dalam webinar Jalan Keluar kita. Jalan keluar kita adalah untuk mencari solusi dan bukan mencari emosi. Dan kita akan berbincang bersama dengan panel-panel kita pada hari ini. Kita ada 3 orang panels yang di mana terkesan dengan keadaan yang berlaku pada waktu ini. Kita bersama dengan siswa Azmi Muhammad Mubari. Assalamualaikum sahabat-sahabat saya. Waalaikumsalam. Right. Ini adalah siswa Azmi Waalaikumsalam Muhammad Mubari yang kita amat kenal sekali, pembekal PA sistem lampu ni daripada Mubari. Dan kita tak ketinggalan juga, kita ada Muslim, iaitu ini adalah salah satu company lah. Kalau kita tahu hafal Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, inilah company Do, Re, Mi saja. Apa khabar? Muslim? Baik bang. Yang juga akan berkongsi dengan kita pada hari ini. Ya. Dan panel kita yang ketiga ini adalah Arif Faiz. Arif Faiz Zainuddin, salah satu boleh dikatakan mereka yang mengurus Taman Mini Malaysia, ASEAN Malaysia. Taman Mini Malaysia di Melaka, yang juga terkesan. Dia bukan saja menyediakan Taman Mini, dia juga menguruskan tempat untuk acara. Assalamualaikum Cik Arif. Waalaikumsalam Cik Nan, sihat Sihat. Kita akan berbincang dalam topik kita pada ini. Ini adalah 3 panel yang akan bersama dengan saya sepanjang webinar ini, Jalan Keluar, iaitu pengurusan acara dah gulung tikar. Ini ayat simple kita ni. Kita tak nak cakap ayat yang berbunga-bunga, cakap straightforward kita. Kita cakap straightforward, iaitu pengurusan acara dah banyak yang gulung tikar. Untuk kita berbincang pada pusingan ini, sejak tahun lepas kita tahu dah banyak yang tak dapat dibuat dan banyak tempahan terpaksa dibatalkan, dan beberapa program ini terpaksa juga tidak diadakan kerana pengurusan acara selalunya menguruskan acara, yang membekalkan peralatan teknikal dan juga menyediakan ruang dan tempat untuk pengurusan acara. Okey, kita nak tahu, mula kita nak bincang dengan Azmi. Jatuh bangunnya dalam zaman pandemik ni, perasaan anda. Silakan. Apa yang dialami oleh Mubari? Okey, apa yang dialami oleh syarikat Mubari, yang selama kita tahu syarikat Mubari bukan saja membekalkan PA sistem atau orang teknikal kepada acara, dia juga membekal kepada penyiaran. Dan kesannya, apakah yang dialami sekarang? Silakan. Assalamualaikum, terima kasih Cik Nan. Okay, basically bila pandemic start, kita lockdown last 18 Mac tahun lepas kot saya rasa. Last kali saya buat outdoor punya job tu masa tu 29 hari bulan dekat Bentong untuk program ATM lah. Itulah yang last kali lah, kira macam orang berkumpul lah, ada konsert kat sana. Lepas tu bila lockdown semua, kita anggap mula-mula, sebab masa tu kita tak tahu apa unjuran sebenarnya. Tak tahu apa yang berapa lama lockdown ni sebenarnya. So kita lepas daripada bila kita start lockdown tu, semua saya bagi orang kata apa, cuti tanpa gaji dekat untuk staff dan juga ni, dan on the same time tapi kita bantu je orang, sebab masa tu ialah dah nak raya masa tu. Sebab masa tu dah nak raya. So walaupun masa tu tak ada sebarang event, tak ada apa, tapi sebab dah nak raya tu kita still bagi lagi full gaji
untuk saya ingat tak salah saya dalam 2 bulan 3 bulan macam tu saya bagi masih still full gaji. Selepas tu kita berharap pada subsidi upah yang government bagi tu, yang masa tu 1,200 tak salah saya sebulan masa tu lah. Dan daripada segi event memang tak ada lah langsung masa tu. Dan untuk yang staff saya tu, saya cakap kat mereka ni, kata do whatever job yang diorang boleh buat masa tu. Maksudnya company sendiri tak ada keberatan ke ataupun untuk menjadikan diorang tak boleh buat kerja ke apa. Saya kata do whatever job lah yang boleh, tapi on the same time kita bantu daripada segi subsidi upah dan juga untuk sebulan 2 gaji diorang tu. Buat masa tu lah, sampai tapi lockdown tu lama lah maksudnya kan, masa fikir kan, fikir sampai dekat bulan akhir tahun kot saya rasa, dekat jam tu baru ada buka sikit. Tapi memang kalau daripada segi daripada segi pendapatan tu memang kalau 100 tu, kalau dulu dapat 100, sekarang ni nak dapat 20 pun tak boleh. 10 RM10 pun tak boleh lah macam tu. Susah dia daripada segi sebab tak ada event lah jawabnya. Okey, jadi banyak memberi kesan bila berlakunya pandemik ni, memberi kesan juga kepada pengusaha acara, menyebabkan gaji kerja dan sebagainya itu terpaksa ditanggung dengan keadaan kos yang begitu tinggi. Tak apa Azmi, kita akan mengupas sikit lagi. Kita nak tengok apa yang berlaku kat Doremi. Ini syarikat yang bukan sekadar dia bekal, dia jual juga barang. dia jual juga barang, dia bukan sekadar bekal tapi dia juga barang. Kita nak tahu daripada Miss Lin, apa keadaan yang berlaku masa pandemik ini berlangsung pada tahun sudah hingga sekarang. Apa yang berlaku dan apa yang dialami oleh syarikat Doremi dalam pengusahaan acara ini. Silakan Miss Lim. So sejak March 18 last year, so business kita sudah pun turun 90% lah, 90%. So kita ada lebih kurang dalam 30 lebih staff. So kita pun terpaksa menanggung lah dia orang punya salary. So apa yang kita buat is kita sudah reduce itu salary, cut salary. Tapi sampai sekarang masih they are still with us. Dia orang masih dengan kita orang. Sebab kebanyakan staff kita sudah dengan kita 20-30 tahun. So kita tak boleh cakap nak cut ke macam mana. So dia orang memang pakar dalam kita punya industri. So nak lepaskan pun sayang. So kita terpaksa nak tanggung salary dia orang. Dan apa yang kita buat pada masa ini is kita retrain and reskill dia orang, kasih training lagi. So kasih training untuk buat apa? Untuk buat acara maya, untuk virtual event macam yang kita tengah buat ni lah. So masa I tengah cakap sekarang ni, dia orang pun tengah jalankan virtual event dekat bilik sebelah lah, bilik sebelah. Tapi of course virtual event memang tak boleh cover itu costing tu. So kita try to see apa yang kita boleh buat. Kita ambil loan, kita pun kena sustain kita punya staff lah. Sebab staff ini memang kalau kita lepaskan dia, macam it's difficult. Can you imagine last time kita buat dalam 1,000 event? Ya. Itu 1 tahun. Okay. 1 bulan ni dalam 1 bulan staff kita buat dalam 20, 30, 20, 30 event. So dia orang ni sangat berpengalaman dan skill dia orang ni memang is very focus. So kalaupun kita lepaskan dia, is susah untuk dia orang dan susah untuk kita orang. Kan bang? So apa yang kita buat is kita retrain dia. Kita try to buat virtual event. So sejak last year sampai sekarang kita pun jalankan acara maya je lah. Macam tu lah, acara maya. Saya 1,000 dalam setahun, sekarang ni you tinggal hanya 20 acara saja yang boleh pelaksanaan. Ya. Jauh, terlalu jauh. Dia tak sampai bila you nak maintain? Ya.
sampai bila you nak maintain dalam keadaan kalau 1,000 tinggal 20 ni, katalah ini akan berlangsung sehingga 2 years lagi akan datang. How you want to maintain? Macam mana you nak maintainkan mereka ini? Betul-betul sekarang kita tak tahu macam mana lah. Tengok macam mana apa boleh kita buat sajalah kan. Kita step by step. I rasa kita punya staff dia pun faham dengan kita lah. So dia pun do their best untuk help the company. Company pun help dia. So saling faham memahami lah macam itulah. Jadi banyak kesan yang dihadapi oleh pihak Doremi lah. Sangat dari segi aspek pengurangan acara ini dan juga dari segi aspek untuk mendapatkan job ni lah. Banyak yang kurang saya nampak lah. Sangat kurang. Okey, tak apa Muslim, kita akan terus nanti kita akan sambung. Kita nak tengok juga apa yang berlaku dekat Taman Mini Malaysia. Saya akan dengar ada perkara yang menyedihkan. Yang bersama kita ni adalah Arif Faizanuddin yang menjadikan Taman Mini Melaka ni. Saya difahamkan macam-macam berlaku tu. Dan semasa pandemik ni banyak kekurangan yang dihadapi mereka dari segi aspek kehadiran pengunjung dan sebagainya. Boleh kita berkongsi di sini Cik Arif Faizanuddin daripada Taman Mini Malaysia? Silakan. Silakan Cik Arif Faizanuddin. Kita ada masalah teknikal kat sini. Banyak dia hand signal internet Ya, kita ni kejap nanti kita edit balik kejap. Arif Faizanuddin, boleh dengar? Okey. Saya dengar. Okey, teruskan. Silakan teruskan. Sorry, tadi saya tak dengar semua apa yang Cik Nan tanya tadi. Okey. Soalan kita ni, apakah yang kita tahu Taman Mini Malaysia ni ada masalah di segi aspek pengunjung dalam zaman pandemik ini, kehadiran dan sebagainya, perniagaan pun banyak yang kurang. Kita nak tahu pengalaman-pengalaman daripada bermula pandemik pada tahun sudah sampai tahun ni, apa yang sebenar-benarnya berlaku. Silakan. Okey, terima kasih Cik Nan. Yang pertamanya ketika diumumkan penutupan tu, yang masa first lockdown tu, ketika hari itu adalah hari ada satu ceramah perdana daripada Ustaz Samsul Debat. Kita dah dapat sambutan lebih kurang 1,000 orang. Tapi akhirnya ketika event tu hanya 100 orang saja hadir sebab orang tiba-tiba takut kan. First time datang kan. So impact lah. So since daripada itu kita tidak mendapat, kita punya income pun jatuh about 90%. Dan tapi ketika itu kita masih positif lah. Ketika itu apa yang kita buat ialah kita jual tiket. Tiket tu buy now come later. Dan kemudian seterusnya banyak industri player yang lain pun ikut program yang sama. Dan Tourism Melaka pun memperkenalkan buy now dream later. Dan selepas itu apa yang kita buat, bila kita tengok keadaan tu walaupun kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup, tapi in terms of promotion kita still kena buat. Kerana itu kita buat virtual live Facebook kita. Dan secara organik ketika itu kita punya viewers di live Facebook kita ada yang mencecah 20,000, 30,000 setiap kali siaran lah. Saya tengok tadi Doremi mata terbuka tapi yang itu kita buat semua adalah secara organik. Kita tak bayar apa semua, kita pun tak ada duit nak keluarkan dana kan untuk bayar Facebook ads. So Alhamdulillah kita buat Facebook Live ni dan sekarang di Melaka pun banyak industri player, tourism player buat Facebook Live. Seperti hari tu yang mendapat sambutan ramai ataupun promotion yang banyak adalah Taman Buaya. Diorang buat permit and everything. Lepas tu seterusnya adalah Zoom Melaka. So Zoom Melaka pun berjalan dengan baik. Dan Zoom Melaka saya fikir dia punya Facebook followers naik 50%. Tak silap saya dalam masa berapa live tu dia punya followers saya, kalau tak silap saya yang saya tengok lah, saya ingat 20-30 ribu naik followers dia. Dan selepas tu seterusnya Tourism Melaka pun dia buat virtual live. Dia ada buat di Mini Malaysia juga. Pun mendapat sambutan yang hangat lah. Cuma akhirnya dia berbalik kepada realiti lah. Realitinya ialah kita perlukan income. Dan income tu perlu datang daripada kehadiran pengunjung.
So saya fikir masalah utama kita ialah kehadiran pengunjung tu lah. Jadi memang terkesan lah daripada apa yang berlaku. Kalau dimaklumkan tadi kita boleh dapat pengunjung 1,000, sekarang ni dah tak ada dah. Dan sebab pengunjung begitu berbayar tiketnya. Betul, macam Mini Malaysia kita punya tiket pun tak mahal. Kita RM15 untuk warga negara Malaysia, 23 warga negara asing. So kalau di Melaka tiket kita ni dalam mid range lah. Tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Dalam sehari pendapatan berapa dapat dalam penjualan tiket? Secara rawak ni. Kalau ketika kita punya climax dulu, kita boleh dapat mungkin dalam sebulan dalam 400,000, 500,000 sebulan. Sebulan 400,000, 500,000 tak termasuk dengan tak tolak dengan kos gaji dan kos penyelenggaraan lagi lah. Dan kos yang macam-macam kos yang akan dihadapi. Betul. So itu adalah bersih yang dapat dalam satu hari. Tapi kesannya nanti bila Taman Mini Melaka dengan keadaan yang tak ada ni, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, kita terpaksa lah macam tadi sebut Doremi, staff dia ramai dan dah lama berpuluh tahun. Macam kita akhirnya kita terpaksa akut lah dengan kehendak ekonomi kita ni. Dan kerana itu pada time by time kita terpaksa downsize. Dan malangnya setelah 18 bulan kita bergelut, sebenarnya Mini Malaysia akan beroperasi untuk hari terakhir pada 31 Ogos ni. Itu berita yang amat malang lah untuk untuk kita semua lah, sebab Mini Malaysia ni dah berusia 35 tahun. 17 Julai yang lepas kita baru sambut dalam tahun yang ke-35. So dan kita pun memperjuangkan budaya, seni, culture kan. So amat sayanglah kita dah pada ketika ini kita tak mampu untuk terus ke hadapan. Dan akan ditutup? Akan ditutup sepenuhnya bermula 1 September nanti. Oh, jadi kesannya bukan sekadar macam Doremi masih berterus, Mubari masih berterus, tapi Taman Mini Malaysia ni tutup. Dibayangkan, ini kesan yang dihadapi bila berlakunya ini, dan kita amat takut sekarang ni adalah dan kita sedihnya itu adalah kaki tangan terpaksa dibuang, betul lah? Kaki tangan terpaksa dibuang dan mereka juga mempunyai tanggungjawab sendiri. Okey, saya nak berbalik pada satu lagi keadaannya adalah macam Mubari. Sekarang ni kita dah tahu dah benda yang kita hadapi pada masa-masa yang lampau ni dan sekarang kita sedang menghadapi ni. Bagaimanakah Mubari nak meneruskan kelangsungan ini? Macam manakah Mubari nak melangsungkan kelangsungan ini? Artinya, adakah mempunyai perancangan ataupun terpaksa melihat pada keadaan? Kan? Setengah orang dia ada planning. Kan? Setengah orang dia ada planning, setengah orang dia no planning. So, adakah Mubari nak teruskan planning ataupun nak teruskan perancangan yang ada ataupun hanya bergantung kepada keadaan? Silakan Azmi. Microphone mute tu. Okey, silakan. Silakan Azmi. Oh, kita ada silakan. Okey, buat masa sekarang ni kita sekarang cuba bertahan. Bertahan tu maksudnya dari segi apa? Maksudnya dari segi kita cuba ada certain kementerian ataupun certain agensi jabatan kementerian, dia masih ada keluarkan sebuah harga ataupun tender untuk dia punya pembelian ataupun dia punya servis. So buat masa sekarang ni saya masih ada lagi servis macam saya ada servis untuk Putrajaya, penyempurnaan Putrajaya punya, dan juga saya masih ada servis kepada Jabatan Agama Negeri Sembilan lagi. So kita dalam masa yang sama, saya pun kira tak boleh nak orang kata nak memberhentikan staff ni. So apa yang saya buat ialah macam saya cakap tadi lah, saya cuma
setiap bulan saya masih lagi bagi subsidi upah, dan on the same time diorang boleh kerja tempat lain tanpa kita ada bagi halangan ke apa. Dan juga pada masa yang sama kita masih lagi tengok dalam EP lah. Biasanya kita tengok EP apa benda yang kita boleh masuk ataupun kita boleh supply ke ataupun servis kepada kementerian-kementerian ni. Sebab benda ni walaupun kita dah bertukar kepada norma baru, masih lagi diperlukan juga benda-benda teknikal ni. Cuma beza dia daripada segi macam tu lah, macam Miss Lim Doremi bagi tahu sekarang ni semua kena online secara maya. So kita kena buat macam tu lah. Maksudnya macam contohnya hari masa Maha Hijrah itu semua secara maya. Saya buat dapat 2 job untuk Jabatan Agama dengan Peruberanan, buat sambutan Maha Hijrah secara maya. So maksudnya tak ada penonton tapi still ada moderator, ada panel, dan dipancarkan ke Facebook yang tertentulah maksudnya. Jadi masih ada planning sebab Mubari masih ada perkhidmatan penyelenggaraan dengan syarikat dengan jabatan-jabatan kerajaan masih ada teruskan. Tetapi saya mendapat maklum juga, bukan itu, saya juga adalah follower kepada dalam Facebook untuk jualan barang-barang teknikal second hand. Saya selalu ikut. Kadang-kadang saya sedia juga ada company itu, syarikat itu memang dia perkhidmatan dia adalah perkhidmatan pengurusan acara. Tapi disebabkan oleh pandemik ini, kadang-kadang sedianya mereka terpaksa menjual barang-barang yang memang dah jadi legend kepada diorang lah. PA system, lampu, dan terpaksa menjual. Apa pandangan? Kita kena kongsikan kawan ni, kesian kawan kita ni, dia pasal jual. Kadang-kadang kita lihat harganya dia jual tu kadang-kadang tak setimpal dengan harga sebenar. Kalau kita tahu yang PA system tu kadang-kadang harga mungkin yang jenis PA system asas tu basic tu, kalau kita beli one set tu dalam 5-6 ribu je. Kadang-kadang terpaksa jual 1,000 sebab untuk kelangsungan hidup. Apa pandangan Mi? Apa yang saya perlu, yang pandangan saya is about survival lah sekarang ni. Ya betul. Silakan. Survival. So kita tak boleh nak cakap semua orang sama sekarang ni. Setiap orang berbeza kehidupan diorang. Even pada kru staff paling terkesan sekali sebenarnya pada staff kru technical ni sebenarnya. Sebab diorang punya kepandaian ataupun diorang punya expertise diorang dekat benda yang technical, sound system, lighting, LED screen, whatever things lah. Cuma bila program tak ada, most ofly dia freelance. So kita pun bila freelance, dan kita kalau tak ada job, kita terpaksa, kita tak boleh nak bagi something kat diorang terpaksa do something untuk kelangsungan, untuk survival diorang. Sebab mostly diorang dah ada anak, dah ada so whatever things yang diorang boleh buat duit, diorang terpaksa jual. Ada yang sekarang ni macam ada saya punya staff dah jadi Grab rider pun ada Panda Food, lepas tu ada yang jadi driver lori JNT. So benda-benda ni is something yang kita tak boleh nak predict, tapi survival by instinct lah saya cakap ni. Survival by instinct, terpaksa everybody kena do benda ni. So kalau, dan kita punya industri ni pun nak cakap industri yang paling, kalau diorang kata pelancongan kata terkesan, kita lagi terkesan sebenarnya. Itu tak dinafikan. Paling terkesan lagi sebab kita punya kita punya industri ni melibatkan orang kena berkumpul. Lagi orang tak boleh kumpul, kita pun tak boleh nak ni, tak boleh buat kerja. Okey, betul. Kita memang industri ni terkesan. Kita nak tengok pula dekat Miss Lim Doremi. Kita tahu kalau Mubari adalah menyediakan perkhidmatan, tapi Doremi dia untung sebab dia ada 2 dalam 1. Dia menjual dan dia juga menyediakan perkhidmatan. Miss Lim,
Kita lihat sekarang ni, tadi Azmi dah cakap pasal keadaan di mana terpaksa kelangsungan hidup, dan terpaksa ada setengah company kita terpaksa menjualkan barang-barangnya, nombor barunya dan sebagainya. Bagi Doremi, job tak ada. Okay? Job banyak, kalau tak job pun bersaing. Kan kita banyak saingan, kita banyak saingan. Job dah tak ada. Acara-acara besar antarabangsa ataupun tempatan pun dah tak ada. Tapi you mempunyai kepakaran. Sayang kan, you mempunyai expert, orang-orang yang memang pakar. Kalau nak buang pun Mubari akan kutip. Tidak kan? Kalau dulu lah kan? Freelance. Kalau orang-orang ini mempunyai kepakaran, you bayangkan lagi 2 tahun tidak ada job. What is your planning? Virtual is a virtual. Okay? Acara-acara dalam bentuk maya adalah acara dalam bentuk maya. Lagi 2 tahun apa yang nak buat? Kalau ini berlangsung, kalau ini berterusan nanti 2 years. Yang I think yang tadi I sudah bagi tahu lah. Retrain and reskill. Dalam masa ini survival is the most important. Macam tadi Bang Azmi kata, survival is the most important. So kita pun ada lori driver kita pergi driving lori untuk orang pindah rumah, pindah barang. Grab driver office punya lori, kalau siapa-siapa nak guna untuk buat JNT ke Lalamove ke, go ahead. Company akan support 100%. So macam itulah. So kita sekarang tak boleh kata nak halangkan dia orang buat untuk buat benda-benda lain kan bang. Betul. So yang also kita bukan tourism, kita pun bukan artis, tapi kita is the circle of life untuk support artis dan tourism. So kita subsidi pun tak banyak, lagi kurang kan, yang syarikat pelancongan dia orang dapat subsidi lebih, tapi kita ni kira macam dia orang kira kita macam normal SME, padahal kita affected, sangat-sangat affected. And government harap kita jangan buang orang, kita pun jangan buang orang. So kita hold on. Tengoklah next step by step, tengok nak macam mana. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Kita train kita punya staff, kita reskill, kita try to buat acara maya. So macam JKKN TV ni sangat bagus. So ini sebab dia mendorong orang buat banyak sikit acara maya. Macam Bang Azmi dia kata dia buat untuk itu hari awal Muharram kan? Ya, betul. So, saya rasa kalau kerajaan boleh support virtual event banyak sikit supaya banyak orang dia rasa senang hati, dia tak rasa stres tau nak buat virtual event. Dia rasa virtual event ini bagus. So kalau kita tak boleh nak buat live event, kita buat virtual event. So dari segi macam ni pun kita boleh promotekan Malaysia to overseas people. I mean border tutup, tapi kalau you tengok tourism Korea, tourism atau MITI Thailand atau Singapura, dia orang tetap promotekan country dekat tourism dekat orang lain. Macam I selalu tengok tu advertisement panggil I pergi Bali, walaupun sekarang I tak boleh pergi, tapi dia ada promote banyak juga. So itu is a reminder, masa buka je aku nak pergi Bali, macam tu lah. So I rasa kita walaupun kita tutup, tapi kita kena buat promosi lah untuk kita punya negara supaya masa kita kena prepare for the opening. Masa opening Malaysia tak ketinggalan. Kena banyak sikit promote lah Malaysia punya branding ni. For me lah, I rasa kita boleh buat secara maya. Bukan saja tourism, itu digital, dari segi digital pun, dari segi Malaysia actually ada banyak benda yang kita boleh promote. So I harap kerajaan boleh buat dari segi macam ni lah. Jangan cuma tunggu untuk live balik atau live roadshow, live exhibition. Kalau dia boleh buat virtual event untuk promotekan Malaysia, please help us. Kita cuba. Okey, tapi dalam pada masa tu kita nak tahu juga perancangan. Kita difahamkan Taman Mini Malaysia ni nak tutup. Okey, nak tutup. Betul?
Tapi kita nak tahu planning. Katakanlah dalam keadaan yang tertentu tiba-tiba ada sesuatu yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan Taman Mini Malaysia ini. Adakah program-program yang ada dalam perancangan yang boleh dicadangkan kepada kerajaan negeri untuk Taman Mini Malaysia ni diteruskan? Silakan Arif. Okey. Cik Nan, yang pertamanya walaupun dia macam inilah, macam saya ni adalah bekerja. Saya ni adalah CEO kepada Mini Malaysia dan Asan Culture Park dan juga DMDI Travel and Tours. So dua company saya jaga dan dua-dua affected. Walaupun board decided untuk operasi sepenuhnya dan menyerahkan semula kepada kerajaan negeri, tetapi kita di sini masih bekerja dengan agresif. Kerana kita tahu yang masa mendatang ni dengan skills yang kita ada, yang kita macam tadi Doremi kata kena reskills, kena ni semua. Macam kita punya staff banyak yang kita reskills. Maksudnya daripada menari, kita minta mereka menjual. Dan kerana itu secara agresifnya pada ketika ini kita menjual kit batik kita. Kalau dulu kita tengok kit batik normal, tapi sekarang kita datang dengan packaging dengan kotak pizza. Dan di atas kotak pizza tu kita buatkan printing untuk colouring contest. So dan engagement kita banyak kepada sasaran maksudnya kita jual kepada orang-orang yang suka budaya, kanak-kanak dan everything lah. So until now macam hari ni pagi tadi saya share sikit je. Kebiasaannya saya akan bangun pukul 5.30 pagi. Sambil duduk kat toilet tu saya akan WhatsApp je orang. Try je. Hari ni pagi ni pukul 6 pagi saya dah dapat jual 15 kit batik. Satu adalah RM35. So setiap hari saya akan update kepada tim. Okay, tak kisah walaupun kita dah diberi notice dan it's okay, tak ada masalah. Kita kena move forward. Kerana itu setiap pagi saya akan motivate semua orang. Saya pernah dalam masa selepas subuh tu, sehingga dalam 1 jam saya berjaya menjual 156 kit batik satu hari dalam masa 1 jam tu. So as for me, walaupun kita telah diberi notice, we still positive. Kerana itu semua perancangan program-program yang kita nak buat macam tadi saya sebut PPV, under PIKAS, kita masih teruskan. So untuk makluman Cik Nan juga pada 17 Julai hari tu sebenarnya kita adalah nak buat satu perhimpunan drone satu Malaysia yang akan memecahkan Malaysia Book of Record. Sebenarnya kita dah deal dengan pelbagai pihak termasuk Motek lah, terutamanya Motek. Dan Motek call saya tanya, Encik Arif, program Encik Arif boleh kick start tak? Dia kata. Saya kata tak boleh sebab kita perlu kawan datang. Oh, sebab kerana kita ada, maksudnya permohonan Encik Arif ni kita nak proceed. Tapi ada kalanya walaupun kita usaha, kita stop. Kerana itu kita sentiasa mencari alternatif lain dan lain lah. Macam tadi Doremi kata, kita setiap orang kena buat benda lain. Kerana itu staff-staff kita ada memang kita terpaksa mengeluarkan, tapi staff-staff kita kini kita membentuk mereka. Maksudnya dekat sini kita membersihkan tanah seluas 32 ekar setiap hari yang potong rumput, yang blow angin. So jadi mereka ni sekarang pergi ke rumah-rumah, ikut kontrak untuk survival hidup. So itulah cara kita di Mini Malaysia ni. Walaupun hakikatnya pengakhiran kita mungkin 31 Ogos, tapi kita sentiasa berharap akan ada satu cahaya di hujung terowong yang gelap lah. InsyaAllah. Okey, bagi mengharapkan cahaya yang di terowong di hujung yang gelap ni, istilah tu dalam kena fikir bersama dengan Doremi dan juga orang baru, cahaya di terowong yang gelap. Okey, mesti kita bercakap pasal virtual. Okey, kita bercakap pasal konsep alam, konsep maya. Saya dipahamkan bahawa konsep-konsep ini adalah bukan baru lagi kat Malaysia sebenarnya. Konsep ini dah lama di luar negara pun dah lama diadakan, di mana sekarang ni syarikat-syarikat produksi ataupun syarikat pengusahaan acara mereka mengadakan acara-acara bentuk maya yang bertiket. Okey, yang bertiket. Adakah perancangan daripada syarikat-syarikat macam Mubari yang dengan broadcast, Doremi dan mungkin daripada Taman Mini Malaysia ini untuk mewujudkan mungkin satu produksi berbentuk maya yang boleh kita jualkan produk kita. Tak salah kita jualkan produk kita. Kita ambil contoh lah, kita nak buat konsert artis terkenal tapi kita menggunakan platform maya tapi bertiket. Jadi benda ni sebenarnya adalah alternatif daripada kita kena duduk sekali, kita kena faham dan kita kena tahu
yang kita kena akur bahawa kita terpaksa menggunakan norma baru. Kita tidak boleh pergi kepada konvensional lagi dah. Sebab konvensional kita tidak tahu bila dia akan buka. Pandangan Muslim, tidak adakah diorang nak rancang nak buat satu benda yang berbentuk produksi maya, konsert mungkin, Battle of the Band ke, ataupun benda-benda yang berbentuk dokomaya ke, ataupun travelog ke sebagainya, tapi bentuk maya. Sebab ini sebahagian, sebab kita faham kita masih ada lagi dana-dana yang boleh diambil daripada badan-badan kerajaan yang masih menawarkan asalkan ia dalam bentuk industri kreatif, terutamanya Prisma dan sebagainya, yang memang untuk industri kreatif dia ada. Silakan Lim, Mr. Lim. I rasa untuk konsert maya atau sebagai acara-acara maya lah, sudah ada banyak organizer yang buat. So apa yang kita buat is kita support dari segi production. Kita buat LED screen untuk shooting yang lebih menarik. Kita buat itu, kita buat sound untuk dia lebih menarik. So kita upgrade kan acara maya dia orang ni. Kita buat backdrop cantik, kita make sure touch up cantik-cantik, tak ada internet connection putus-putus. Kita support dari segi itu. So kita tak so far kita tak ada organize lah. Kita tak organize. Tapi kita ada support dari segi beli tiket orang yang organize. Orang yang organize kita kena support sebab kita dalam satu circle of life kan. So kita support dari segi itu, lagipun kita support dari segi production lah. So organizer memang dia orang tengah working very hard untuk organize. Tapi kita punya role is kita kena nak ni lah, kita support dari segi production. Macam tu lah. Jadi saya nampak di sini bahawa pengurusan acara tu tak tutup. Dia tak tutup, tapi banyak juga yang tutup. Bukan semua pengurus acara dia boleh buat acara maya sebab ini is a different skill altogether. Is walaupun you tengok dia sebagai event management, tapi is so different. Dia sangat-sangat lain. Dia macam shooting TV tau. So dia memang lain daripada live event. So is kena reskill, kena retraining lah ini. Jadi saya nampak di sini bahawa mengatakan bahawa penggunaan norma baru ini masih memberi ruang dan peluang kepada syarikat pengurusan acara untuk teruskan kelangsungan hidup. Sebab ini adalah new norm yang mereka kena hadapi. Macam kata Azmi tadilah, artinya bila menggunakan konsep maya ini, artinya kita masih ada ruang dan peluang untuk membuka. Tetapi tidak banyak syarikat yang mempunyai macam tu. Tidak banyak syarikat yang mempunyai macam tu. Bila kita berkata tentang pengusaha acara, penganjuran majlis perkahwinan juga adalah event management. Betul tak? Penganjuran sukan juga adalah event management. Sekarang ni sukan tak boleh, kenduri kahwin pun tak boleh. Sebab ini adalah untuk skala kecil. Terutamanya kepada mereka yang juga membekal perkhidmatan DJ, perkhidmatan PA system yang berbentuk skala kecil. Kalau dalam keadaan begitu ni, ada tak Mubari mempunyai bukan benda itu terletak kat Mubari saja, mungkin dalam usaha untuk menyokong, membantu industri, ada tak Mubari membekalkan juga peralatan-peralatan kecil ni kepada syarikat-syarikat kecil yang contohnya untuk majlis perkahwinan, untuk mereka terus survive? Kita ada sebenarnya, actually kita panggil dia as a dry rental lah sebenarnya. Masa sebelum masa industri kita dibuka sekejap hari tu, ada player yang dah jual barang, tapi on the same time disebabkan biasa klien akan request the same company lah nak suruh buat management diorang punya. So disebabkan dah tak ada barang, so dia kena sourcing pula daripada orang lain. Contohnya daripada syarikat saya atau syarikat Doremi lah macamnya. So bila jadi macam tu, kita bantulah. So daripada segi daripada harga dry rental tu sendiri, kita tak boleh lah nak bagi harga sebelum pandemik. Maksudnya kita kena faham lah, harga pun dah jatuh sekarang. It's just about survive lah. So kita bagi berapa yang kita boleh, maksudnya harga tu sesuai untuk keadaan sekarang maksudnya.
Then on the same time juga kita bantulah kalau daripada apa benda mungkin diorang dulu diorang ada staff, ada ada staff permanent staff. Lepas tu bila dah tak ada, diorang pun tak ada ni, so kita bantulah, bantu daripada segi apa, kita bagi nombor kontak. Okey, try kontak orang ni, dia pun freelance boleh bantu sekarang ni masa ni. Sebab ada kadang-kadang dia dapat job dia orang mungkin daripada Penang, daripada Johor, tapi dia dapat job tu kat KL. So dia perlukan orang yang daripada KL, kru daripada KL. So kalau daripada Johor dia nak merentas dah satu hal pula, memang tak boleh rentas lah. Memang tak boleh rentas. So dia kena cari kru daripada KL. So kita bantulah dia daripada segi contact number orang staff daripada sini ke. Then kita whatever yang kita boleh bantulah, maksudnya daripada segi pengurusan adalah untuk memberi kelangsungan hidup kepada mereka ni. Sebab saya difahamkan banyakkan syarikat kecil banyak menyewa barang-barang ni kepada macam Doremi, macam Umbari, ada Dodrika Kabli menyewa untuk kelangsungan hidup. Tapi kadarnya adalah bukanlah kadar zaman-zaman semasa kaya kita dulu, zaman-zaman masa susah lah ni. Betul. Tapi kita nak tengok juga pasal Taman Mini Melaka ni, Cik Arif. Ada perancangan tak jika kita tiba-tiba mempunyai kuasa majlis, magic kuasa magic. Selama ini Taman Mini Melaka pada konsep kandungannya ataupun pengisiannya itu adalah benda-benda yang sama. Ada perancangan tak tiba-tiba Taman Mini Melaka ni untuk kelangsungan hidup nak dijadikan sebagai pusat vaksin ke, atau tak nak dijadikan pusat vaksin, mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu hub center ke kepada culture and art ataupun bidang seni dan budaya ke, ataupun kita tahu pada bulan September difahamkan mungkin akan mengalami fasa 2 dan fasa 3 yang memberi ruang dan peluang untuk orang pergi melancong. Apa perancangan yang akan datang ni jika benda ni berlaku? Okey, terima kasih Cik Nan. Yang pertamanya macam saya sebut tadi, we still positive, we still work out, and sebenarnya permohonan kita kepada PIKAS di bawah MITI tu saya fikir kita akan dapat jawapan selewat-lewatnya minggu hadapan lah. Situ yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita ada blueprint. Saya pun sebenarnya baru khidmat di sini pada Januari 13, 2020. So saya masuk dia terus COVID. So dalam keadaan yang sukar itu, kita dah buat blueprint kita untuk menjelang 2030, which is kita ada 10 years plan lah. 10 years plan tu maksudnya kita melihat Mini Malaysia ni asasnya adalah perkampungan budaya. Tapi macam mana kita nak enrichkan dia, macam mana kita nak mempelbagaikan, tapi asas tu tak berubah. Kerana itu kita setelah beberapa ketika sebenarnya kita ada buat arrangement untuk buat theme park berasaskan kanak-kanak lah, sebab Mini Malaysia ni daripada ditubuhkan memang kebanyakan yang datang ni adalah kanak-kanak bila cuti sekolah apa semua kan. So ketika tahun 86 dibuka tu memang ramai orang. So kerana itu kita berbincang dengan beberapa kartun dan juga nursery rhymes. Dan akhirnya kita telah mendapat persetujuan daripada satu nursery rhymes. Saya nak sebut nama ni tak boleh. Tapi nursery rhymes yang famous lah. Macam kita pergi kalau kita dengar pergi ke Tadika, orang akan nyanyi London Bridge has falling down. So sebenarnya kita di Malaysia pun kita nak ke arah tu. Dan kerana itu nursery rhymes yang kita bincang ini adalah co-own dengan Astro. So kita melihat secara meluasnya nanti kita punya hebahan tu lebih meluas. Dan kita juga macam saya sebutkan tadi kita mempunyai tanah seluas 32 ekar yang mempunyai tropika dan fauna yang natural. Maksudnya pokok kita pokok yang besar, kita ada tasik dan semuanya. Dan kerana itu kita pun sedang berbincang dengan satu syarikat untuk membuat retirement resort. Mungkin sebahagiannya kita akan buat retirement resort kerana kalau kita tengok sekarang banyak especially daripada overseas menjadikan skim Malaysia Rumah Kedua tu untuk berpindah ke Malaysia untuk maksudnya lepas pension dia akan duduk di Malaysia. Tetapi yang ada sekarang ni adalah diorang duduk di bandar-bandar, which is mungkin tempat diorang lebih modern.
Kerana itu kita fikir dengan nature kita yang kita ada ni, kita boleh memberi mereka pilihan. Maksudnya mereka boleh hidup macam kalau dengar sekarang ni, kalau kita duduk kat sini kita dengar bunyi burung, kadang-kadang dengar bunyi harimau. So sebenarnya kita punya perancangan tu masih berterusan. Dan untuk makluman Cik Nan, sebenarnya macam saya di Mini Malaysia, walaupun saya kata tadi 20 bulan saya di sini, saya sudah 3 kali bertemu Menteri Pelancongan YB Datuk Seri Nancy dan juga KXU Motek beberapa kali untuk mempersembahkan perancangan-perancangan kita di masa akan datang. Dan kerana itu, kalau Cik Nan perasan, ketika Belanjawan 2021 yang dibentangkan tahun lepas, Mini Malaysia mendapat tempias dengan mendapat kelulusan peruntukan sebanyak 4.5 juta untuk fizikal di bawah program untuk memperbaiki perkampungan budaya yang melibatkan 4 negeri, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Terengganu. Dan syukur Alhamdulillah, walaupun accumulate keseluruhannya 20 juta dan Mini Malaysia nak sangka cepat sebenarnya mendapat 4.5 juta. Bayangkan, 20 juta bagi 4 negeri dan kita dapat 4.5. Itu setelah kita maksudnya kita berbincang dengan pihak kementerian. Cuma malangnya, walaupun kelulusan tu diberikan awal tahun, sehingga kini kita masih menunggu. So itulah. Ada yang kita rancang, Alhamdulillah jadi itu. Satu saya tertarik Cik Arif sebab saya tertarik ini sebab Taman Mini Malaysia ini mempunyai tanah yang betul luas. Dia mempunyai keindahan flora dan fauna semula jadi yang sedia ada. Tidak terfikirkan akan datang ini bahawa kita kena ada satu signature program dekat Taman Mini Malaysia ni. Kita ambil contoh Kampung Budaya Sarawak. Kampung Budaya Sarawak ni di mana-mana kita tahu, iaitu Festival Rainforest. Festival ini adalah salah satu signature program yang bukan berperingkat nasional tapi berperingkat international dan orang tahu dia berlangsung di situ. Sama juga kalau di Indonesia kita tahu Jawa Jazz Festival yang bermula daripada 7 kumpulan, sekarang ni menjadi international dan mendatangkan pulangan begitu tinggi kepada kerajaan Indonesia yang diuruskan oleh kerajaan dan juga pihak swasta. Dan di Taman Mini Melaka saya lihat tempat dia luas Ini peluang untuk Mubari ke, untuk Doremi ke, nak merancang ke something. Event yang boleh buat kolaborasi di mana kita boleh merancangkan salah satu festival muzik ataupun festival Fox music ataupun dance yang berbentuk antarabangsa di mana orang akan berkampung di situ, di mana dia akan menjadi daya tarikan. Adakah ini dalam planning, dalam perancangan Taman Mini Melaka? Sebab saya rasa Taman Mini Melaka ni sama juga dengan Kampung Budaya Sarawak. Kan sama tu. Betul. Asasnya sama. Asas sama, tapi sebab Kampung Budaya Sarawak ni sebab dia terkenal because dia ada satu signature program yang berbentuk antarabangsa. Satu program aktiviti yang dianjurkan yang menarik minat pelancong antarabangsa untuk datang. Sebab tu tiap-tiap tahun, hanya tahun ni yang tak ada. Sebab tiap-tiap tahun mereka akan pergi ke Sarawak untuk menyaksikan Rainforest Festival. Adakah benda ni dalam perancangan? Okey Cik Nan, terima kasih. So sebenarnya macam saya sebut tadi, kita punya perancangan tu sehingga 2030. Antaranya ialah event. Dan kerana itu, sebenarnya kita telah pecahkan event ni kepada 3. Satunya adalah event ikonik. Ikonik ni adalah event yang ikoniknya maksudnya yang sinergi dengan Mini Malaysia. Yang pertama silat, donang sayang, gendang dan seni muzik. Dan silat donang sayang ni dah dapat pengiktirafan UNESCO. Dan sebenarnya program ni sudah bermula tahun ni sebenarnya dengan seni muzik. Seni budaya. Program seni budaya ni kita telah buat pada awal tahun ni. Daripada 4 siri ni, ikonik ni satu yang kita dah buat. Dan kita mendapat kerjasama yang erat dengan daripada Motek. Dan ketika kita buat program tu, semualah penggiat seni di Melaka ini mendapat limpahan rezeki. Dan juga wakil daripada Motek pun menyaksikan apa semua. Dan seterusnya, kita ada buat big event. Big event ni, kita punya rangka big event ni adalah event-event yang moden. Maksudnya tadi tu kita budaya, yang ini moden. Sebab kita nak kena tahu, walaupun kita memperjuangkan budaya, kita juga harus pandang ke hadapan dengan menerapkan elemen moden. So kita ikut ke seiring dengan peredaran. Dan kerana itu kita telah menggariskan sepatutnya 17 Julai hari itu kita buat Perhimpunan Drone Satu Malaysia melibatkan 150 penggiat drone.
Tapi malangnya ketika 17 bulan 7 tu kita tak boleh datang, tak boleh buat. Dan antara yang seterusnya adalah Lantern Festival sebab kita mempunyai rumah-rumah yang indah, mempunyai padang yang cantik atau piazza. So sebenarnya kita dah buat kita punya plan pada penghujung tahun ni, bulan November, Disember, until Januari sehingga Chinese New Year lah. Chinese New Year tak silap saya tahun depan adalah middle of January. So sebenarnya kita dah siap dah kita punya plan. Kita dah present kepada sponsors kita untuk buat Lantern Festival di secara besarnya di Piazza dan secara kecilnya di setiap rumah ni. Dan seterusnya adalah Festival ASEAN. Kerana Mini Malaysia keunikan dia daripada perkampungan budaya di negeri lain, Mini Malaysia mempunyai rumah daripada negara ASEAN juga. Kita ada rumah Thailand di atas air, rumah Thailand di atas darat, kita ada rumah Indonesia Bali, kita ada rumah Indonesia rumah Indonesia ada 2 dan semua negara di ASEAN kita ada. Dan kerana itu sebenarnya kita pun dah ada buat sedikit persiapan untuk buat basically kita punya video lah. Sebab Mini ASEAN ni, Mini Malaysia ulang tahun ke-35 adalah 17 Julai. Mini ASEAN ulang tahun ke-30 adalah pada 3 September akan datang ni. Kerana itu kita dah berhubung sebenarnya dengan semua kedutaan yang terlibat untuk mereka memberikan video ucapan. Semacam tadilah, kita tak boleh buat secara fizikal, kita buat secara online lah. Dan seterusnya, tadi baru 2, ada lagi satu adalah Chillax Event. Chillax Event ni adalah program yang side event, pocket event setiap minggu. Dan kita semua sebenarnya sedang berbincang, yang pertama dengan banyak agensi kerajaan, yang kedua dengan sponsors, dan ketiga dengan persatuan dan NGO lah. So sebenarnya kalau tidak pasal pandemik ni, banyak benda yang kita jalan. Ya, saya setuju dengan Cik Arif, tapi itulah macam saya lupa bahawa yang Rainforest diadakan secara online, Maya, yang tiket ada saya nonton juga secara online tu. Dan mungkin benda ni boleh dibuat. Boleh, walaupun kita tidak boleh mengadakan secara fizikal, mungkin kita boleh mencadangkan di bawah penganjuran Taman Mini Malaysia, iaitu konsert muzik ASEAN Folk Music contohnya. ASEAN Folk Music secara online, secara maya. Di mana ini boleh dibuat dengan penyertaan negara-negara daripada ASEAN dalam bidang muzik yang moden dan juga yang tradisional. Mungkin boleh dibuat sebab saya nampak benda ni sebenarnya kita tidak boleh mengharapkan secara fizikal, tapi kita boleh merancangkan dengan secara maya. Maya ni saya rasa produksi dia tidaklah sebesar produksi secara fizikal. Sebab fizikal ni dia memerlukan macam-macam peralatan, dari segi manusianya, dari segi ruangnya dan sebagainya. Tapi dengan cara maya ni saya rasa mungkin boleh dibangkitkan oleh taman, sebab kita lihat pengusaha acara benda ni dia tidak mati. Jadi Taman Mini Malaysia ni mempunyai harapan lagi. Mempunyai harapan yang boleh diperjuangkan dari segi aspek benda-benda baru yang kita rasa tiba masanya kita cuba. Mungkin saya pergi pada Cik Nan, saya terlupa satu perkara Cik Nan. Ya, silakan. Sebenarnya Mini Malaysia bersama dengan JKKN ada cadangan untuk buat satu program dinamakan Dendang Putika yang telah terhenti dari tahun lepas. Ya. Dan insya-Allah 31 Ogos ni Dendang Putika tu akan bersiaran daripada Mini Malaysia dan JKKN Negeri Melaka. Bagus. Sebab itu salah satu usaha lah saya rasa. Kita kena cuba benda baru lah. Kita tidak boleh mengharap kepada secara konvensional yang kita mengharapkan sebagainya, dan kita boleh mengadakan satu planning. Okey. Dalam webinar jalan keluar ini, kita nak cari solusi. Ini yang mungkin adalah pusingan kita yang terakhir. Cari solusi. Solusi ini kita nak mencari adalah semua mereka yang terlibat dalam pengusaha acara ni, kalau ikut dalam statement kita sekarang ni dah gulung tikar. Tetapi masih ada cahaya di terowong yang gelap tersebut. Okay, masih ada cahaya di terowong yang gelap ni. Kan? Kita tidak boleh mengatakan kita dah berputus asa dan kita dah menarik diri untuk terus buat. Okey. Kita pergi pada pandangan masing-masing mungkin dalam daripada ketiga-tiga panel kita berbincang pada hari ini. Pandangan kita ni adalah sinar di hujung terowong yang sangat-sangat diharapkan. Silakan daripada Doremi dulu. Sinar di hujung terowong, apa sangat yang diharapkan agar benda ni berterusan dan kita terpaksa mencuba benda baru. Kita tidak boleh mengharap konvensional lah, kan? Kita boleh mencuba benda baru, mungkin di pihak Doremi mempunyai pandangan tertentu untuk melihat sinar di hujung terowong yang gelap ni. Sebagaimana dikatakan Cik Arif oleh Azmi dan sebagainya. Silakan, Muslim. Pada saya rasa tengok
kalau kita tengok dari segi UK, lepas dia orang sudah vaksin more than 50% populasi, dia punya death rate sudah pun turun sampai lebih kurang 100 atau more or less lah 100 lebih satu hari lah. So case dia tetap tinggi 30 lebih ribu tapi dia punya simptom sangat mild. That is apa yang kita tengah follow lah sekarang. So pada saya kita is this close to dying already. So saya berharap agak kerajaan boleh memberi pandangan jangka panjang lah pada industri kita supaya support kita. Kita tak harap subsidi banyak. Kita cuma harapkan kerajaan boleh mendorong dan mempromosikan virtual event lebih sikit supaya untuk like just now apa yang Cik Arif kata, buat virtual event, kalau masa dia buat virtual event satu bulan satu hari boleh dapat 53,000 viewer. So you tak tahu itu 53,000 itu is local ke overseas. Mungkin dari situ dari virtual event Cik Arif akan boleh dapat pelancong dari negara-negara ASEAN. So the exposure is sangat besar dalam acara Maya. So saya harap kerajaan boleh mendorong dan support more to virtual event lah. Sebab sekarang I rasa virtual event and hybrid event is the way to go. And for us, Doremi and Mubari, the show must go on. Kita kena survive dalam ini industri kan. Supaya lepas pandemik ni masih ada orang yang boleh support tourism dan support artis yang nak nyanyi. Betul tak? Dengan peralatan yang profesional, yang international standard. So kita kena mau survive, kita kena mengharungi ini. So kita berharap that kerajaan boleh push for more virtual event untuk setiap agensi kerajaan atau setiap kementerian agar banyak sikit virtual event inilah. Tapi saya semalam ada menonton tenis, ATP tenis semalam. Saya tengok di mana mereka ni salah satunya masih kebiasaan. Masih ada jualan, masih ada pertandingan dan masih ada kehadiran dan mereka tidak memakai mask ya. Saya setuju dengan you, mungkin disebabkan oleh mereka dah suntikan vaksin mereka itu dah tinggi, dah ramai dan mungkin dia ada pengurangan di segi kos risiko jangkitan dan sebagainya. Dan kita mungkin berharap begitulah yang sebagaimana yang dimohon oleh pihak Doremi, mungkin sebelum virtual event mungkin akan ada kelonggaran bagi pihak pengurusan acara untuk acara-acara itu dapat dibenarkan. Dibenarkan tapi melalui SOP yang ketat. Betul lah? Yes, ketat 50%. Sebab kalau tak salah you tengok kita convention center kita, Setia City Convention Center, KLCC Convention Center, PWTC, semua convention center ini digunakan untuk pusat vaksinasi. Dalam vaksinasi yang kita telah memberikan, actually vaksinasi ini consist 30% daripada vaksinasi yang dijalankan di Malaysia ini mega PPV ini yang tolong support. So kalau you nak cakap pasal SOP, I rasa vaccination rate kita memang sangat tinggi dan sangat best lah, terbaik di dunia ni. Kita cepat lagi laju sebab pandangan saya disebabkan sebab kita ada mega PPV macam ni. Manakala you tengok dekat negara lain, dia orang pergi klinik, pergi tempat yang one day maybe few hundred people, so dia agak slow sikit. Tapi sebab Malaysia dekat kita event industry, kita punya convention center, kita ada support untuk ini vaccination. So kita sudah ada knowledge untuk ini SOP. So sebab kita sudah ada knowledge ini SOP, so kita boleh jalankan event dengan selamat. So I rasa untuk jalankan event dekat certain venue, saya bukan cakap
dekat community hall atau apa yang mungkin tak ada SOP. Untuk certain venue saya rasa boleh dijalankan untuk 50% hadirin. Macam tu. Dan setuju, saya setuju dengan keadaan vaksin kita yang paling terbaik. Yes. Dan mungkin akan datang SOP kita sekarang ni, mereka yang terlibat dalam industri, mereka juga yang hadir mesti mempunyai 2 vaksin komplit, 2 vaksin boost yang komplit, dan mesti matang bahawa mereka boleh terlibat. Ini adalah salah satu untuk kita nak melihat bahawa kelangsungan acara kita ni berterusan. Cahaya di hujung terowong macam mana Azmi? Dia lebih kurang basically is vaksin lah. Saya pun ya vaksin ni. Apa-apa hal pun is vaksin. Saya lebih ramai, lebih cepat dan lebih pantas lagi satu Malaysia ni dapat vaksin. That mean lagi cepatlah industri kreatif dan juga industri lain boleh buka dan macam biasa. Jadi macam tahun lepas dah buka sekejap bulan 10 sampai bulan 12 dah buka sekejap, di mana convention dah boleh 50% semua dah nampak betul. Dan masa tu tak ada pun kluster daripada event-event ni sebenarnya. Tak ada kluster pun daripada event. So kita follow SOP, kita follow whatever yang government keluarkan arahan. So insyaAllah akan selamat lah. Even bila masa tu lagi lah vaksin belum ada, belum penuh lagi. Ini bila vaksin dah mostly 80% or herd immunity, that mean kebarangkalian untuk peserta ataupun orang yang datang involve sekali, partisipan tu, dia akan lebih lagi kurang, maksudnya daripada segi untuk mendapat pandemik ni, COVID virus ni lah maksudnya. Okey. Jadi daripada segi macam Muslim Doreen cakap lah, kalau buat untuk masa terdekat ni lah, kita pun tak nampak apa ni, bila benda tu boleh orang boleh berkumpul ramai, bila boleh buka sebenarnya, sektor sosial boleh buka, bila wedding bila wedding event space, orang dah boleh datang meraihkan pengantin ke whatever ni. So masa daripada segi tu, artinya kalau boleh government bantulah pihak-pihak kita orang, kami inilah kan, maksudnya sebab banyak yang dah benda industri kami ni boleh dikatakan banyak dah terlepas pandang. Sampai hari tu wedding punya persatuan siap hantar memorandum lagi pasal benda ni tak boleh buka. Jadi selain daripada kalau boleh government tengok nanti bila yang boleh secepat boleh buka lah, sebab nak herd immunity lah. Untuk kawasan yang, sebab Selangor dan Taupas saya nampak sekarang ni Selangor dan KL dan maksudnya Lembah Kelang je lah yang dah herd immunity, dan on the same time pun dia punya sektor ekonomi tu banyak dekat belah Lembah Kelang. So jadi dan nak cakap kata industri kami ni yang penyumbang kepada kluster tu, saya tak nampak lagi lah dalam list list KKM tu. Tapi saya setuju kami, sebab kita belum lagi ada kluster industri kreatif, belum ada lagi. Kita belum ada lagi, sebab saya difahamkan industri kreatif ni kalau ada kluster daripada pengusaha, saya tidak ada. Saya belum dengar lagi lah. Lagi. So far yang ada pun ialah kes-kes terpencil. Maksud kes terpencil tu macam contohnya macam hari tu ada penyanyi Alisata dapat kena macam tu. Tapi
benda tu bukanlah dia merebak ke sampai ke kru, dia just case 1, 2, 3 orang di jam tu. Tapi pihak kami ni ialah sektor industri yang pertama sekali kena tutup, terakhir sekali yang akan kena akan dibuka balik. Betul. Sebab kalau kita tengok dalam SOP pasal 1 dan pasal 2 tidak ada industri kreatif lagi, tidak ada industri seni lagi yang dibuka, even panggung-panggung ataupun konsert-konsert tak dibenarkan lagi. Mungkin dalam pasal 3 ataupun pasal 4. Untuk menunggu pasal 3, pasal 4 mungkin akan berlaku bukan tahun ini, mungkin pada tahun akan datang. Sebab Selangor dengan KL high risk dikatakan, ramai yang kena. Tapi bukan adalah industri pengusaha acara. Bagaimana pula dengan Arif? Sinar di hujung terowong. Ayat tu. Sinar di hujung terowong yang gelap. Yang gelap tu. Okey, terima kasih Cik Nan. Sebenarnya setelah 18 bulan kita semua bergelut dengan pandemik COVID-19 ni, ada yang sudah lemah, ada yang sudah mati, ada yang sudah lemah, masih ada yang masih sihat. Tetapi kalau kita tengok sebenarnya ramai yang dah mati, masih ramai juga yang dah lemah. Dan kita mengharapkanlah, saya secara peribadi mengharapkan sektor tourism especially dapat dibuka dengan segera. Maksudnya kita tengok kita punya vaksin rate tu dah semakin meningkat. Bolehlah longgarkan sedikit sebab kita di Malaysia pun masa kita buka hari tu pun kita tak ada satu pun yang kena. Syukur Alhamdulillah kita jaga SOP apa semua, walaupun beribu-ribu orang datang tak ada satu pun yang kena. So Alhamdulillah lah kita menjaga. Dan seterusnya saya sarankanlah mungkin kepada pihak yang berwajib sebenarnya boleh membantu industri-industri ni yang mempunyai rekod yang baik dengan memberi pinjaman yang mudah. Maksudnya tak perlulah nak tengok ada nak kena declare ni macam-macam kan. Sebab sekarang ni it's not about kita nak menjana keuntungan, it's all about survival. Macam mana kita nak teruskan. Saya fikir mungkin kalau dulu LED 2010 mungkin sewa 10,000, mungkin sekarang mungkin 1,000 pun jalan je lah kan. Mungkin lah. Sekarang semua jalan je kan. So maksudnya bantulah kita. Jangan sebut kepada kita kena bertahan tapi tak membantu kita. Kan. So macam, dan yang seterusnya adalah skim subsidi upah tadi kalau kita tengok dah 3 dah skim subsidi upah ni. Macam Indonesia yang kedua gagal, yang ketiga pun gagal. So sebenarnya kalau dah yang satu tu dah okey, dan teruskan. Dan sebenarnya skim subsidi upah ni sebenarnya membantu ramai daripada kita untuk still sustain. Kerana itu saya ramai kawan-kawan, mereka berkata dia orang bincang dengan staff, 1,200 inilah yang you akan dapat. Kalau tak kita akan tutup company. So yang pertama diorang boleh survive, yang kedua mereka masih mendapat pekerjaan lah atau mengekalkan pekerjaan. Dan seterusnya saya ingat poin yang kelima adalah pengecualian pelbagai cukai macam kita di Malaysia ni sepertinya kita ada cukai taksiran yang macam mana kita pakai cukai pintu, cukai tanah, dan ada HDN. Saya fikir kerajaan patut pertimbangkan untuk mungkin yang pertamanya ketika 2020, 2021 ini maksudnya dihapuskan ataupun diberi pengecualian, dan mungkin juga 3 tahun mendatang. Sebab sekarang ni kita dah nazak ni. Kita dah nazak, kita survive. Kita still survive sampai hari ni lah. Kita still survive, tapi bila kita contoh dah keluar daripada kata kita dalam ICU, sekarang ni kita ni di Malaysia ni ICU pakai ventilator. Kalau oksigen ni tak cukup kita mati. Tapi untuk kita menjadi macam contoh, saya seorang runner, setiap pagi saya jogging lebih kurang 1 jam. Kalau saya masuk ICU, saya keluar ICU esok, saya tak boleh terus lari. Saya akan ambil sedikit masa. Mungkin ada tempoh bertenang apa semua. So saya harapkan pengecualian pelbagai cukai diberikan oleh kerajaan untuk tempoh at least 3 tahun. So supaya membantu kita lah. Kerana kalau kita boleh berniaga, maksudnya kemudian hari kita boleh membantu kerajaan daripada segi pelbagai hasil. Kalau kita pada ketika ini yang pertama tak boleh bayar loan kepada bank, macam mana bank nak survive? So it's about the cycle. Kita bayar kepada bank, bank bayar kepada kerajaan, dan kita pun membayar kepada kerajaan. So sepatutnya the pyramid tu maksudnya masing-masing membantu masing-masing. Bukan bank menekan kita, pengutik-pengutik cukai menekan kita.
kalau kita tidak boleh berniaga, kita tak boleh support dua-dua ni. Dan bila kita tak boleh support dua-dua ni akan tutup. So saya fikir walaupun penutup ni mungkin ringkas dengan 5 poin ini, saya fikir itulah harapan pelbagai penggiat industri, baik daripada sektor event management, sektor tourism dan theme park macam kita ni. So saya ucapkan terima kasih lah yang pertamanya kepada Encik Nan, sahabat baru saya, Cik Azmi daripada Mubari, dan juga daripada Doremi lah. Ni dua nama lama Saya sebenarnya excited sebab duduk sepentas dengan mereka yang otai ni. Mana tahu tiba-tiba Taman Mini Malaysia dah buka, nanti bolehlah panggil dua-dua ni. Kan? Itu bantu, boleh bantu, tak ada masalah. Tapi harga tu janganlah sebenarnya saya nak cakap kita PM tepi lah harga. Okay. Alright. Terima kasih semua. Saya ucap terima kasih yang teramat sangat kepada Cik Azmi daripada Mubari, Miss Lin dari Doremi dan Cik Arif Taman Mini Malaysia yang kita dapat berkongsi untuk mencari solusi. Artinya pengurusan acara ni, yang tajuk kita dalam webinar ni, pengurusan acara ramai dah gulung tikar ni sebenarnya mempunyai harapan, masih ada sinyal lagi. Yang perlu sekarang ni adalah bagi kita bagaimana kita nak meneruskan kelangsungan kita ini, dan insyaAllah kita harap dengan adanya webinar kita ini yang mungkin kita boleh memberi salah satu panduan ataupun harapan kepada syarikat-syarikat pengusaha acara yang kecil yang berada di luar sana. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang dalam webinar Jalan Keluar ini. Dan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita yang sudi menjayakan program kita pada hari ini. Webinar kita Jalan Keluar, pengurusan acara dah ramai gulung tikar. InsyaAllah kita akan bertemu dalam episod yang seterusnya. Terima kasih semua. Bye.